والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه أما بعد Muslimin muslimat, hadirin hadirat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tamanya marilah sama-sama kita panjatkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala atas limpah kurnia dan keizinan daripada Allah dapat sama-sama kita menghadirkan diri ke rumah Allah pada pagi yang penuh dengan keberkatan ini, pagi Jumaat di bulan yang sangat diberkati ini, bulan Ramadan Al-Mubarak. Mudah-mudahan kehadiran dan keberadaan kita di dalam rumah Allah pada saat dan ketika ini akan sentiasa dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan hadirin yang dikasihi sekalian, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih lagi memberi kepada kita kesempatan, ruang dan juga peluang untuk sama-sama kita merasai nikmat Ramadan tahun 1447 Hijri pada tahun ini. Hari ini hari yang kedua kita berada di dalam bulan Ramadan Al-Mubarak. Apabila kita menyoroti sejarah bagaimana puasa mula difardukan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, waktu Nabi duduk di Mekah belum difardukan puasa Ramadan. Umat Islam pada ketika itu berpuasa pada 10 Ashura ataupun pada 10 Muharram yang menjadi puasa wajib pada ketika itu. Bila Nabi hijrah mari ke Madinah Al-Munawwarah bermula pada tahun kedua Hijri, Allah Subhanahu wa taala mula menfardukan puasa Ramadan ke atas umat Islam setelah turunnya ayat A'udzu billahi minasyaitonir rajim ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, difardukan ke atas kamu puasa di bulan Ramadan sebagaimana puasa di bulan Ramadan pernah ataupun telah difardukan ataupun puasa itu telah difardukan ke atas umat-umat yang terdahulu daripada kamu. Mudah-mudahan hasil daripada Ramadan ini kamu menjadi hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila turun ayat ini, maka bermulalah kewajipan atau kefarduan puasa Ramadan ke atas umat Islam bermula pada tahun kedua Hijri. Dan bila kita baca dalam sejarah, puasa pada awalnya agak lebih panjang masanya berbanding apa yang kita lakukan pada hari ini. Bermula daripada selepas Isyak sehinggalah tenggelamnya matahari pada keesokan harinya. Maknanya umat Islam pada waktu itu berpuasa hampir 23 jam sehari. Tidak seperti mana kita pada hari ini. Sehinggalah turunnya ayat fakulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr thumma atimmus siyama ilal lail. Bila turun ayat ini, maka puasa itu sebagaimana yang kita laksanakan pada hari ini bermula daripada fajar sehinggalah tenggelamnya matahari pada keesokan harinya.
Tuan-tuan hadirin yang dikasihi sekalian, Allah pilih Ramadan dan Allah himpunkan dalam bulan Ramadan ini berbagai-bagai bentuk kemuliaan yang sepatutnya kita tidak melepaskan begitu sahaja kemuliaan-kemuliaan yang boleh kita raih pada bulan Ramadan ini. Yang pertamanya, sudah semestinya kefarduan puasa, satu ibadah yang sangat disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, satu ibadat yang Allah Subhanahu wa taala berikan ganjaran kepada kita yang tidak terhitung banyaknya. Sebagaimana yang disebut di dalam hadis qudsi, Allah kata, sesungguhnya satu ibadat, satu kebajikan yang dilakukan oleh anak Adam akan diberi ganjaran pahala 10 kali lebih daripada apa yang dia buat. Allah gandakan 10. Kecuali puasa. Kecuali puasa, kerana puasa itu adalah untuk aku, kata Allah, maka aku akan memberi balasan kepada hamba-Ku seperti mana yang aku kehendaki. Dan puasa ini natijah ataupun hasil yang nak kita dapat adalah sifat takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasa takut kita kepada Allah hasil daripada puasa. Kalau kita tengok tuan-tuan, ibadat lain kita buat, orang boleh tengok, orang boleh tahu dan boleh disaksikan oleh orang. Semayang kita, orang tahu kita semayang ke tak semayang, kita mai tarawih ke tak mai tarawih, kan? Walaupun kadang-kadang mungkin mula-mula kenal orang tak tahu, tapi lama-lama orang tahu dia ni jenis semayang ke tak semayang, orang akan dapat lihat perbuatan kita. Apatah lagi kalau kita semayang di masjid, rajin main masjid, orang tahu. Demikian juga ibadat zakat, orang boleh saksikan, orang boleh tahu, kita boleh buktikan pada orang. Kita bayar zakat, ada risit, ada bukti pembayaran, kita boleh tunjuk ke orang, kata kita dah selesaikan tanggungjawab zakat kita. Ibadat haji lebih-lebih lagi. Kebiasaan orang-orang kita sebelum nak pergi ke Mekah buat kenduri, melek lembu, baca Yasin. Pasal apa? Nak pergi Mekah buat haji. Balik daripada tanah suci, orang panggil pula Tuan Haji, Pak Haji, Mak Haji dan sebagainya. Maka ia boleh dibuktikan dan boleh dilihat dan boleh disaksikan oleh orang lain, ibadah-ibadah lain yang kita buat. Tidak pada puasa. Adapun puasa di antara kita dengan Allah. Mungkin depan orang kita tak makan, tapi di belakang orang kita boleh jadi curi makan dan sebagainya, tak ada siapa tahu. Kalau tidak ada nilai sifat takut kepada Allah Subhanahu wa taala tadi ni. Sebab itulah orang yang ada nilai rasa takwa dan takut kepada Allah, dia takkan buat benda yang menyalahi hukum. Walaupun dia balik lepas daripada subuh ataupun tengah hari, sekejap lagi berasa lapar ayam, berasa lapar perut, dalam kereta masih ada lagi buah kurma hak buka puasa kemarin ni, masih ada lagi baki makanan hak orang bagi more semalam ni. Tengah hari balik semayang Jumaat, berasa lapar duduk atas kereta, panas, dia tak hirup air, dia tak makan buah kurma, walaupun cermin kereta dia gelap, siapa pun tak nampak. Dia boleh buat kalau dia nak buat. Dia seorang-seorang dalam kereta, anak dia pun tak ada, isteri dia pun tak ada, tapi dia takkan buat. Kerana apa? Kerana nilai takwa tadi ni yang menjadi penghalang untuk dia melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Samalah kita tuan-tuan. Kita tak berani tengok benda yang Allah haramkan ketika mana kita berpuasa. Kita tak berani bercakap benda-benda bohong, mengumpat, fitnah dan sebagainya. Kerana apa? Kerana kita berpuasa. Kita tak berani berjalan pergi tempat-tempat yang tidak elok. Kerana apa? Kerana kita berpuasa. Kita tahu perbuatan tadi ni akan menjejaskan ibadat puasa kita, akan menjejaskan ganjaran pahala puasa kita, maka kita tak buat. Maka hasil daripada perasaan, rasa hak kita dapat
sepanjang sebulan Ramadan inilah yang kita nak bawa keluar, dan kita nak teruskan pada bulan-bulan yang lain, di sebelah bulan yang lain, sebelum kita berjumpa dengan Ramadan yang akan datang. Sebab tu Allah sebut di akhir ayat kewajipan berpuasa, di hujung Allah kata la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan dengan puasa ni akan mengajak, mendidik kamu menjadi hamba yang bertakwa kepada Allah, nilai takwa. Sebab tu Nabi kata ittaqillaha haitsuma kunta. Hendaklah engkau bertakwa kepada Allah, ada rasa takut pada Allah di mana sahaja, dalam apa jua keadaan engkau berada sekalipun. Waktu kita di hadapan orang, waktu kita di belakang orang, waktu kita bersunyi dan sebagainya, walaupun orang tidak melihat kita, tapi kita tetap yakin dalam hati kita dipantau dan dilihat oleh Allah. Sebab tu kita tak berani buat jahat. Orang yang ada iman tadi, walaupun dia duduk seorang, walaupun orang tak melihat, dia takkan buat kejahatan, dia takkan ambil hak orang lain, sekalipun benda tu bernilai dan sebagainya. Tuan-tuan hadirin yang dikasihi sekalian, yang ni yang kita nak berlatih, yang kita nak dapat, yang nak jadi, yang dikatakan Ramadan ni sebagai medan latihan, sebagai madrasah. Dia nak ajak kita benda-benda ni semua, di antaranya ni yang paling besar sekali. Maka mudah-mudahan kita keluar daripada Ramadan, kita dapat benda-benda ni. Tuan-tuan hadirin yang dikasihi sekalian, selain daripada puasa pada siang harinya, malam hari kita dituntut untuk menghidupkan malam-malam kita dengan ibadah, terutamanya salat sunat tarawih, yang tidak disyariatkan pada bulan-bulan yang lain. Meriah kita tengok bulan Ramadan ni. Kalau bulan-bulan lain, masjid-masjid kita ni takat pukul 9.30 habis dah orang pakat balik. Kalau duk buat lewat-lewat sekejap lagi, Tok Siap marah kita, dia nak tutup lampu, tutup pagar dan sebagainya. 9.30 tu kira clear dah masjid. Bulan Ramadan kita tengok masjid, rumah-rumah Allah bercahaya kadang-kadang sampai pukul 11, 12 tengah malam. Dan lebih-lebih lagi pada 10 yang terakhir daripada Ramadan, dihidupkan dengan amal ibadat. Kita hadir ke masjid nak bersalat tarawih, bawa anak-anak kecil kita biar duk berlari hinggap dalam masjid pun tak apa. Budak-budak hinggap tu biasa. Hak luar biasa tu kalau orang tua hinggap. Mai tua dah umur 5-60 duk menyembang lagi. Lebih-lebih lagi hari Jumaat, bukan dia masuk dalam masjid, dia duduk di belakang masjid, orang duduk khutbah, dia duduk menyembang. Umur 40, 50, 60, 70 tahun dah. Ni pelik. Latih anak-anak kita, inilah masa kita nak bagi dia mesra dengan masjid. Dia akan kenang sampai ketua, tuan-tuan. Kita hari ini pun ada kenangan. Kita ingat dulu mak ayah kita bawa kita pergi masjid bulan Ramadan, ada buka puasa, semayang, tarawih. Kadang-kadang kita tak semayang pun duk main dengan kawan-kawan. Yalah umur sekolah rendah, belum akil baligh. Sat lagi ada more. Dulu di kampung-kampung meriah more, masak. Saya ingat lagi di kampung, masak bedak zon ni, kawasan ni, pulau ni, masak malam ni, esok pulau ni pula masak malam esok. Jamu lepas solat tarawih, balik rumah kadang-kadang pukul 11, 11.30. Meriahnya Ramadan yang kita tak rasa pada bulan-bulan lain. Kita hidupkan malam dengan solat sunat tarawih. Mereka kata letih, oi. Ya memang letih, tuan-tuan. Lebih-lebih lagi kita hak siang hari ni kerja daripada pukul 8 sampailah pukul 5 petang, balik kadang-kadang hak masak-masak, hak singgah beli di kedai, buka puasa, kemudian nak mai pula tarawih, berasa letih. Nak pabih 20, ada yang buat 8, nak pabih 8, kadang-kadang letih betul. Siapa pun letih, esok nak kerja pula, bangkit awal, sok dan sebagainya. Tapi itulah medan untuk kita berjihad.
Sebagaimana yang disebutkan kepada kita, kalau kamu letih melakukan amal ibadat, ketahuilah bahawa letih kamu akan hilang. Tetapi pahala kebaikan kamu kekal di sisi Allah. Kita letih, kita penat, pukul 11, pukul 12 kita balik, kita lena, kita bangkit pukul 4, 5 pagi, hilanglah letih tu. Semalam pun kita letih. Semayangnya, makannya, nak pula makan banyak, lagi letih. Kan? Tapi bila kita tidur, Allah beri kepada kita rehat, kita bangkit pagi, segar balik. Hak letih semalam ni hilang. Tapi pahala yang kita buat semalam ni kekal menjadi bekalan kita untuk dibawa balik ke akhirat. Kemudian dikatakan kepada kita, kalau kamu seronok sedap melakukan maksiat, dosa. Maksiat dosa ni sedap pasal kena dengan nafsu. Kalau kamu seronok sedap melakukan maksiat, ketahuilah bahawa seronok sedap tu akan hilang. Tetapi dosa kamu, keburukan kamu kekal di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang buat maksiat, seronok dia sebab kena dengan nafsu. Tapi nak seronok lama mana? Kalau dia tak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, seronok sedap tu hilang. Tapi dosa keburukan tadi kekal di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan hadirin yang dikasihi sekalian. Jadi inilah hari, inilah masa, inilah bulan kita nak didik kita dan didik anak-anak kita dengan ibadah. Anak-anak kita hak kecil, hak 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun, kita dah boleh mula dedah dah tentang ibadat puasa ni ke dia. Lebih lagi bila dah cecah umur 7 tahun. Kadang-kadang kita kesian ke anak-anak, kesian tak kena tempat. Kita tak ajak dia berpuasa sejak daripada kecil. Nabi kata, muru auladakum bis salati wa hum abna'u sab'in. Suruh anak-anak kamu puasa ketika mana umur mereka 7 tahun. Ulama kata Nabi sebut, suruh anak-anak kamu semayang, suruh anak-anak kamu semayang ketika mana mereka berusia 7 tahun. Nabi sebut semayang, Nabi tak sebut puasa dan sebagainya. Walaupun Nabi sebut semayang saja, semayang ni hak paling utama. Semayang ni hak paling besar. Maka bermakna ibadat-ibadat lain pun samalah. Kita kena mula didik ajak anak cucu kita seawal usia 7 tahun. Puasanya, masalah bersuci hadasnya, tutup aurahnya dan sebagainya, beri pada anak cucu kita seawal umur 7 tahun lagi. Maknanya masuk darjah 1 kita dah mula ajak dia dah. Kalau boleh darjah 1 tu didik dah, setengah daripada kita anak darjah 1 ni boleh puasa penuh dah. Kalau tak boleh puasa penuh pun tak apa, pelan-pelan. Hari pertama boleh puasa 3-4 jam pun jadilah. Hari kedua dia lajak sikit. Kan? 5-6 jam. Hari ketiga keempat seminggu dia boleh puasa penuh. Tahun ni tak apa, boleh 2 minggu, boleh seminggu aja puasa penuh. Tahun depan latih dia lagi untuk dia puasa dengan sempurna sebagaimana kita. Kalau daripada kecil kita dah mula ajak lagu ni tuan-tuan, mai umur akil baligh, insya-Allah dia tak susah dah nak puasa. Hak duk jadi tak puasa umur 40 50 tu pasal mak pak tak ambil berat masa kecil-kecil dulu. Kan? Yang duk curi makan, kan? Kadang-kadang kita pi banyak tempat tuan-tuan lah, ustaz ni pun kalau rajin berjalan jeremuih dengan buat-buat ni. Kan? Kat bawah titi belah empan jajak tu pun ramai pot-pot tempat buka puasa. Kadang jeremuih dengan kita pukul 10 pagi makan nasi lah. Kita melawak dengan mereka, awal matahari tenggelam belah ni tak? Maghrib awal belah ni, pukul 10 pagi. Dia kata ni kira lewat ni pukul 10, mari awal lagi pukul 9. Umur 40, 50 dah. Tara ni tuan-tuan kalau balon dengan pelepah nyok tak dia apa dah. Bukan masa dia dah. Dia tak boleh dah. Kan?
Maka kewajipan kita ibu bapa nak kena tengok anak-anak kita, latih anak-anak kita sejak daripada kecil lagi, umur 7 tahun. Kesian, kadang-kadang kesian pergi sekolah letih, sekali lagi balik kafar, puasa, meleleh. Tapi kita tak dengar lagi lah anak-anak orang mati kerana puasa ni. Tak ada lagi ikut masuk berita setakat lah. Hak ramai mati kerana terlajak makan tu ramai. Tapi hak kerana puasa ni tak. Sebab puasa ni walaupun kita tengok lagu tu sebenarnya baik untuk kesihatan kita. Ajak anak-anak jangan biar. Mesrakan anak-anak dengan masjid. Kita pun jangan halang anak-anak masuk dalam masjid. Budak-budak ingat jangan duk jerkah mereka. Kalau orang tua-tua ingat jerkah tak apa. Saya budak-budak biasa tu lari sana lari sini dan sebagainya, cuma nak abang-abang elok. Tuan-tuan hadirin yang dikasihi sekalian, di antara ibadat yang dituntut kepada kita juga adalah bersedekah pada bulan Ramadan. Nabi sebut dalam hadis, Nabi kata, man fattara fihi sa'iman, siapa-siapa beri makan padanya akan orang yang berpuasa. Kita beri makan pada orang yang berpuasa pada bulan Ramadan, kana maghfiratan lidzunubihi, Allah beri keampunan terhadap dosanya, dan juga Allah jamin bebas daripada api neraka. Hak kita puasa, kita dapat pahala. Hak orang puasa, dia dapat pahala. Kita buat satu lagi pahala, kita jamu orang berpuasa tadi makan. Sebagaimana tuan-tuan pergi tengoklah di Masjidil Haram, di Masjidin Nabawi. Bukan setakat bulan Ramadan. Kalau tuan-tuan pergi awal hari Senin Khamis, Ayyamul Bid, 13, 14, 15. Kalau kita pergi awal di masjid, mereka pakai hampak plastik. Sediakan makanan untuk orang-orang yang berpuasa. Lebih-lebih lagi pada bulan Ramadan. Berebut, ajak kita makan juadah yang mereka sediakan. Masing-masing ada kawasan masing-masing yang mereka sediakan untuk jemaah berbuka puasa. Pasal apa? Nak rebut kelebihan tadi. Nabi kata apa? Allah beri kepada dia keampunan dosa dia, jamin bebas daripada api neraka. Kemudian Allah beri pahala ke dia sama banyak macam mana Allah beri kepada orang yang berpuasa, yang makan makanan dia tadi ni, tanpa dikurangkan pahala orang puasa tadi ni walau sedikit pun. Bayangkan kalau kita jamu 10 orang, hak mana 10 orang tu dapat pahala, pahala hak sama banyak juga Allah beri kepada kita dengan sebab kita beri makan ke dia untuk dia berbuka. Sebab tu orang berebut nak buat buka puasa ni. Di masjid-masjid, di surau-surau kita tengok jadual 30 Ramadan tu penuh. Pakai ambil seorang semalam, 2 malam buat makan buka puasa. Lalu sahabat kata, ya Rasulullah, bukan semua kami mampu untuk jamu orang buka puasa. Nabi kata, tak nanti banyak. Kalau boleh sebiji kurma pun, seteguk air pun, Allah beri kepada kamu keampunan, bebas daripada api neraka. Dan Allah beri kepada kamu pahala sama banyak seperti mana orang yang berpuasa tadi ini. Boleh tuan-tuan kita pergi cari buah kurma di kedai kurma. Kalau jiran dekat-dekat dengan kita ada 5-6 jiran, 7-8 buah rumah. Edak satu rumah, satu kotak. Sepanjang Ramadan ataupun 2 minggu Ramadan dia duk makan buah kurma kita dengan anak-anak kita untuk buka puasa. Ini kita tak sedar. Tapi pahala ni akan kita nampak bila kita balik ke akhirat nanti, kita tengok tu dia. Ni dia pahala yang kamu dapat daripada hak kamu jamu makan orang buka puasa, hasil daripada sedekah kamu tadi ni. Ni kebaikan-kebaikan yang patut kita rebut sama pada bulan Ramadan. Tuan-tuan hadirin yang dikasihi sekalian, yang seterusnya apa dia? Al-Quran kita. Al-Quran kita ni bagi dekat dengan kita bulan Ramadan. Kan? Kalau yang tak boleh baca lagi, ambil ruang peluang bulan Ramadan ni, usaha bagi boleh baca juga. Paling-paling tak ada pun boleh baca Iqra' 1, Iqra' 2 daripada tak erti langsung. Mula. Kena mula.
Belajar dengan siapa? Kita tak erti. Belajar dengan anak cucu kita pun tak apa. Anak cucu kita hantar pergi mengaji kelas qiraati, fardu ain dan sebagainya, dia boleh. Takat nak mengajar Iqra 1, Iqra 2 kat Tok Wan tak boleh apa ni, boleh Akhirnya kita keluar daripada Ramadan, sebelum Ramadan tak erti apa, keluar daripada Ramadan boleh baca dah Iqra 1, Iqra 2. Jangan duk malu. Kita yang boleh baca dah tapi tak lancar, ambil kesempatan Ramadan ni untuk bagi lancar bacaan Quran kita. Kita yang boleh baca dah, lancar dah bacaan kita, maka ambil kesempatan Ramadan ni untuk baca sebanyak mungkin. Sekali khatam, tak boleh sekali khatam pun, baca sebanyak mungkin pada bulan Ramadan ni. Hak kita baca, hak kita main semayang belakang tu imam tarawih, hak kita dengar bacaan tu imam, kita dengar bacaan tu imam, semua tu pahala. Mailah duduk belakang tu imam, sedap tak sedap pun tak apalah. Buat lagu mana, sedap tak sedap ni bukan semua orang sedap. Janji dia baca betul, ikut tajwid, fasahah dan sebagainya. Kan? Kadang-kadang main nak komplain tu imam, tu imam baca tak sedap langsung. Okeylah, tu tak sedap pun dia baca jadi imam bunyi juga. Kalau tolak kita jadi tu imam, tak akan baca tak bunyi langsung. Kan? Mai duduk belakang tu imam, dengar bacaan Quran itu sudah dikira pahala. Hak kita baca lagi. Ni peluang untuk kita ambil kau pahala sebanyak mungkin pada bulan Ramadan ni, tuan-tuan. Hadirin hadirat, muslimin muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ni di antara benda-benda, banyak lagi benda-benda kebaikan yang boleh kita buat pada bulan Ramadan ni. Marilah sama-sama kita hayati Ramadan dengan sebaik mungkin. Kita minta pada Allah agar Allah beri kepada kita kesihatan, agar Allah beri kepada kita kekuatan untuk sama-sama kita meneruskan ibadat Ramadan ini dengan sesempurna mungkin. Kita tak usah duk fikir nak raya lah Ramadan. Bila masuk 10 akhir nanti, patut-patut amalan kita lebih daripada hak kita buat 20 hak awal. Sepatutnya lagu tu. Tapi cobanya kadang-kadang bila masuk 10 akhir ni, radio pun dia pasang dah lagu raya. Bila pasang lagu raya, dengar-dengar dendang perantau tu, semangat Ramadan tu dia hilang. Dia main semangat raya tu, tarawih pun dia tinggal habis. Dia duk kira tang mana bazar Syawal. Lepas maghrib, lepas isyak, tala pergi bazar Syawal. Balik pukul 12, pukul 1, pukul 2. Beratok beli baju raya anak. Padahal malam 10 akhir itulah yang Allah janjikan salah satu daripada malam-malamnya, malam Lailatul Qadar, yang lebih baik daripada 1000 malam amal ibadat padanya. Tiba-tiba kita duk beratok nak bayar kasut raya anak, nak bayar kuih raya, nak bayar kain tirai rumah kita. Bukan masa dia, tuan-tuan. Umur kita semakin bertambah, masa kita untuk menghadap Allah semakin dekat. Perbanyakkan amal ibadat kita, lebih-lebih lagi apabila kita dah diberi peluang dalam bulan Ramadan ni, tuan-tuan. Mudah-mudahan apa yang kita buat ini Allah terima sebagai amal saleh, sebagai bekal kita dikira pada pagi ini, memberi manfaat kepada kita. Apa yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala, apa yang tidak baik daripada kelemahan dan kekurangan diri saya sendiri. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nassina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atraf an-nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma fariqal furqana wa munzilal qur'ana bil hikmati wal bayan. Barik Allahumma lana fi syahri Ramadan wa a'idhu Allahumma alaina sinina ba'da sinina wa a'waman ba'da a'wamin ala ma tuhibbuhu wa tardah ya arhamar rahimin. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.